Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sehari selepas Najib Tun Razak dibebaskan daripada pertuduhan meminda laporan audit 1MDB, hari ini Najib pula menerima satu perkabaran yang paling mengejutkan dan pada pendapat saya amat menyedihkan. Kalau kemarin Najib dibebaskan bersama dengan Arul Kanda berkaitan dengan tuduhan meminda audit 1MDB. Hari ini beliau pula dapat satu perkabaran yang paling menyedihkan, luar biasa. Dipetik daripada utusan Malaysia, di sini menyebut pelaburan 1MDB hanya ilusi. Wow. Satu Malaysia, bahkan satu dunia mengetahui isu dan skandal 1MDB ini adalah satu skandal yang mencatatkan rekod paling luar biasa di dunia. Selain daripada itu, ianya melibatkan beberapa buah negara, termasuklah negara Amerika Syarikat, UAE dan juga Singapura. Namun, apakah perisian kepada pelaburan 1MDB hanya ilusi ini? Seorang bekas pegawai bank di Singapura memberitahu Mahkamah Tinggi semalam, segala transaksi yang diuruskan oleh ahli perniagaan dalam buruan, Low Tiak Jo membabitkan 1MDB dan beberapa syarikat berkaitan dengan syarikat pelaburan strategik negara hanyalah satu ilusi optik bahawa dana tersebut dilaburkan dalam pelaburan yang sah. Saksi pendakwaan ke-44, Kevin Michael Swampilai yang merupakan bekas Ketua Perkhidmatan Pengurusan Kekayaan di Bank BSI Singapura, turut mengandaikan bahawa segala transaksi itu diketuai oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sebagaimana yang sering diwar-warkan oleh Jolo pada ketika itu. Saksi itu juga menyatakan berdasarkan struktur lapisan transaksi membabitkan dana fidusiari dan penjelasan mengenai destinasi akhir dana tersebut disalurkan, dia mengesaki kesahihan transaksi-transaksi tersebut walaupun dimaklumkan bahawa ia membabitkan urusan pelaburan di antara kerajaan dengan kerajaan. Tiada alasan atau penjelasan yang kredibel diberikan oleh pelanggan yang terlibat dalam transaksi tersebut, kata beliau. Selepas apa yang berlaku, boleh saya katakan bahawa tiada sebarang asas ekonomi mengenai transaksi-transaksi tersebut, yang mana ia bukanlah satu pelaburan yang sah sebagaimana yang cuba ditonjolkan oleh pelanggan, kata beliau. Berdasarkan apa yang telah berlaku dan maklumat yang mula bertebaran di domain awan sejak 2015, adalah jelas bagi saya bahawa Jolo memilih menggunakan perkhidmatan dana fidusiari kerana ia mampu memberikan ilusi optik kepada pelbagai pemegang taruh di Malaysia dan lain-lain negara bahawa dana yang dimiliki SRC Internasional 1MDB Abar BVI dilaburkan dalam pelaburan yang sah, katanya. Terdahulu, Kevin ketika membaca pernyataan saksinya mengatakan dia mengandaikan bekas ahli Parlimen Pekan itu mengetahui mengenai transaksi-transaksi yang berlaku kerana ia membabitkan jumlah besar yang pasti akan memerlukan kelulusan daripada pihak atasan. Saya membuat andaian sebegitu atas alasan antaranya Najib merupakan pengerusi lembaga penasihat 1MDB yang mana 1MDB dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Kewangan. Jolo juga sering memberi petunjuk bahawa dia merupakan penasihat kepada Najib sebagaimana yang diberitahu oleh Ketua dan Pengurus Perhubungan Yek Yu Chiu kepada saya. Selain itu, sebarang persoalan oleh Bank BSI mengenai destinasi terakhir dan kegunaan dana fidusiari 1MDB dan syarikat berkaitan dengannya
Jolo akan sentiasa menjawab, transaksi tersebut adalah sangat sulit kerana membabitkan pelaburan di antara kerajaan dan tiada maklumat boleh dikongsikan. Jumlah terlibat juga sangat besar dan kerap menunjukkan transaksi sedemikian mesti mempunyai kelulusan daripada peringkat tertinggi dalam kerajaan seperti Perdana Menteri katanya. Bank BSI adalah anak syarikat milik penuh BSI SA, sebuah bank yang diasaskan pada tahun 1873 dan beribu pejabat di Switzerland dan menawarkan pelbagai perkhidmatan perbankan swasta, termasuk kemudahan dana fidusiari. Bank tersebut mula disebut dalam perbicaraan kes penyelewengan dana 1MDB dan SRC International Sdn Bhd membabitkan Najib. Ekoran tugasnya memindahkan dana syarikat-syarikat terbabit dalam jumlah yang besar ke luar negara. Selain 1MDB dan SRC International, turut menjadi pelanggan bank berkenan ialah anak syarikat 1MDB iaitu 1MDB Global Investment Ltd, 1MDB GIL, serta Brazen Sky Ltd dan Abar BVI yang dikatakan dimiliki dan dikawal oleh Jolo. Selain itu, berkaitan akaun 1MDB GIL, Kevin menyatakan terdapat kekerapan transaksi yang tinggi membabitkan dana fidusiari syarikat berkaitan sehingga ada yang mencecah AS 2.721 bilion sehari, kata beliau. Wow. Ini satu pendedahan yang pastinya membuatkan Najib terkedu sekali lagi. Meskipun Najib telah menerima berita baik kemarin dibebaskan daripada tuduhan meminda audit 1MDB, namun hari ini ada satu pula pendedahan ataupun rahsia yang didedahkan di mahkamah yang membuatkan kita semua terkedu dan hairan. Bayangkan saja, pegawai dalam sebuah bank ini yang berada di Singapura memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa segala transaksi yang diuruskan oleh ahli perniagaan dalam buruan Low Teck Jo membabitkan dana 1MDB dan beberapa syarikat berkaitan dengan syarikat pelaburan strategik negara hanyalah satu ilusi optik bahawa dana tersebut dilaburkan dalam pelaburan yang sah. Yang menariknya lagi, pegawai ini juga mengatakan bahawa beliau yakin dan mengandaikan semua transaksi yang berlaku diketahui oleh Najib. Dan pendedahan yang paling menarik apabila beliau kata, Kevin juga menyatakan terdapat kekerapan transaksi yang tinggi membabitkan dana fidusiari syarikat berkaitan sehingga ada yang mencecah AS 2.72 bilion sehari. Anda dapat bayangkan transaksi sehingga 2 bilion US dollar sehari. Bukankah itu banyak? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.